Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair wa ba'd. Kita dah baca tadi pada awal permulaan bab bagi khatam nubuwah. Dan sekarang kita masuk pada bait yang ke-18. Bentuknya sebesar telur burung puyuh, ada riwayat terang lagi bersuluh. Jadi sebesar khatam nubuwah tadi ada riwayat yang menyebutkan bahawa ianya sebesar telur burung puyuh. Disebut dalam hadis fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Zirril hajalah maksudnya sebesar telur burung puyuh. Karena ada riwayat yang disebutkan tentang perkara tadi. Para nabi juga punya tandanya ada pada tangan kanan mereka. Jadi para nabi juga mempunyai tanda kenabian. Cuma ianya berada pada tangan mereka, bukan berada di belakang badan seperti Nabi SAW. Ini seperti yang dinaqalkan di bawah oleh Al-Imam Al-Bajuri daripada Mustadrak karangan Al-Hakim Naisaburi. Daripada Wahbun, kata beliau, tidaklah diutuskan seorang nabi melainkan terdapat padanya tanda kenabian pada tangan kanan mereka, melainkan baginda Nabi SAW yang mana tanda kenabiannya terdapat di belakang badannya. Dan ini merupakan khususiat baginda Nabi SAW. Hanya Nabi sahaja yang ada tanda di belakang. Tidak berada di depan, di tangan baginda Rasul SAW, berbeza dengan para Nabi yang lain. Dan ini dijazamkan oleh Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu dalam kitabnya Qasa'is Al-Kubra. Faedah, adakah khatam nubuah ini dilahirkan bersama dengan Nabi SAW? Atau adanya ia setelah Nabi lahir? Mana satu? Atau diletakkan ketika peristiwa pembelahan dada? Atau ketika Nabi diutuskan? Jadi ada beberapa pandangan. Yang pertama, adakah ianya berada lahir dengan Nabi? Ataupun ada setelah Nabi lahir? Ataupun setelah peristiwa pembelahan dada baru ada? Ataupun ketika Nabi diutuskan oleh Allah pada ketika umurnya 40 tahun? Kata Al-Imam Ibn Hajar, pandangan yang terkuat adalah yang ketiga, iaitu ketika peristiwa pembelahan dada. Jadi waktu pembelahan dada itu pandangan yang terkuat, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Dan ini juga dijazamkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad Al-Yahsubi rahimahullahu ta'ala. Nabi kita zahir kenabiannya tidak perlu tanda pada tangannya. Jadi Nabi SAW kenapa diletakkan tandanya di belakang, tidak diletakkan di tangan seperti para Nabi yang terdahulu? Kerana Nabi kita zahir kenabiannya. Dan dia baginda tidak memerlukan tanda pada tangan, cukup diletakkan di dalam baju Nabi pun, di dalam badan Nabi, di belakang Nabi, maksudnya dilindungi di belakang baju pun, orang akan mengetahui bahawa ini adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya sebut di bawah, baginda Nabi SAW tidak memerlukan tanda pada tangannya seperti para Nabi yang lain. Kata guru kami Al-Allamah Syekh Dr. Yusri, Dr. Al-Jarrah, Jarrah maknanya tukang bedah, pakar bedah, Yusri Rushdi Said Jabr Al-Hasani hafizahullah, hikmah diletakkan tanda kenabian kepada para nabi di tangan kanan mereka adalah sebagai tanda kepada orang yang melihatnya serta binatang buas bahawa pemilik tanda ini adalah Nabi Allah, maka diharamkan bagi mereka untuk menyakiti pemilik tanda tersebut. Itu sebagai tanda untuk orang-orang yang tengok tanda tadi tahu kita ini Nabi. Binatang buas kalau dalam hutan tengok Nabi, tengok tanda pada tangan Nabi itu tahu ini Nabi. Dan ini berbeza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena baginda tidak memerlukan perkara tadi. Diperlihatkan, cukup diletak di belakang baju Nabi, di belakang badan Nabi pun binatang dan juga orang akan mengetahui bahawa Nabi adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Bab pada menyatakan tentang rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan yang berkaitan dengannya. Rambut Nabi yang mulia ada 3. Maksudnya 3 jenis. 3 tu maksud 3 jenis. Ambil faham, jangan lalai, jangan leka. Yang pertama sebutannya wafrah jua. Yang pertama sebutannya wafrah. Ini rambut sampai cuping telinganya. Dia ada dalam hadis semuanya. Jadi rambut wafrah iaitu rambut yang sampai ke cuping telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut maksudnya macam rambut depan Nabi. Ditarik akan sampai ke cuping telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sampai pada pertengahan tengkuknya disebut limah, dilupa jangan. Yang kedua, rambut Nabi sampai pada pertengahan tengkuk di sini. Iaitu disebut limah. Tadi wafrah. Wafrah ditarik pada depan ke sini, wafrah. Rambut belakang sampai ke pertengahan tengkuk, limah. Jadi boleh kita katakan bahawa rambut Nabi dalam masa yang sama wafrah, dalam masa yang sama limah. Wafrah di bahagian depan ditarik sampai ke cuping telinga. Limah di bahagian belakang tengkuknya. Jummah pula yang terakhir sebutannya, yang mencecah bahu baginda yang mulia. Manakala yang ketiga adalah jummah. Jummah ini rambut yang sampai mencecah bahu. Dipanggil rambut jummah. Jadi kalau diringkaskan ketiga rambut ni dipanggil walaj. Wafrah, limah, jummah, waw, lam, jim. Walaj. Ikal mayang. Rambut Nabi yang sempurna, tidak lurus, tidak kerinting bentuknya. Ini bentuk rambut Nabi. Bagaimana bentuk rambut Nabi SAW? Tidak terlalu lurus, tidak terlalu kerinting. Terlalu lurus seperti rambutnya Sayyidina Musa alaihissalam, Sayyidina Isa alaihissalam. Terlalu kerinting seperti rambutnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi Nabi SAW mengumpulkan kedua-dua kecantikan tersebut, tidak terlalu lurus, tidak terlalu kerinting. Maka keluarlah ikal mayang. Ikal mayang. Hitam pekat rambut jua janggutnya, tiada uban melainkan sedikit cuma. Rambut Nabi hitam pekat. Tidak ada uban melainkan sedikit sahaja di bahagian yang tertentu. Ini seperti disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baginda Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecantikan dan keagungan. Karena guru kami Syekh Yusri hafizahullah menyebut as-sawadu jalal wal bayadu jamal. Hitam itu keagungan. Putih itu keagungan. Hitam itu as-sawadu jalal, hitam itu keagungan. Al-bayadu jalal, jamal, dan juga putih itu kecantikan. Minta maaf terbalik. Allahu akbar. As-sawadu jamal, wal bayadu jalal. Terbalik. Minta maaf. Jadi as-sawadu jamal, hitam itu cantik. Wal bayadu jalal, yang putih itu adalah agung. Maksudnya kalau kita tengok orang ni dia ada putih-putih sikit pada rambut dia, kita nampak gah orang tersebut. Dan Nabi mengumpulkan kedua-dua tersebut, dan tidaklah terlalu banyak uban di rambut Nabi SAW. Sikit saja, boleh dikira dengan jari. Maksudnya ada sahabat yang meriwayatkan ada 12 helai uban, ada yang kata 17 helai uban dan sebagainya. Nanti kita akan tengok berapa bilangan uban yang ada pada rambut Nabi SAW. Dan berbeza pandangan para ulama, inai adakah digunakan baginda? Ulama berbeza pandangan. Adakah Nabi SAW memakai inai pada rambut Nabi SAW? Jadi para ulama mengatakan bahawa yang tepatnya, yang kuatnya, seperti yang saya sebutkan di bawah syair yang kedua, yang terkuat, kata guru yang mulia, tiada berinai baginda yang tercinta. Tadi pada bab berkenaan dengan uban, disebutkan pada ni nota kaki yang ke-30. Ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Jadi aku tidaklah mengira pada rambut Nabi SAW dan janggut Nabi melainkan 14 helai uban sahaja. Nampak?
Jadi ini tak berlaku percanggahan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, yang mana mengatakan bahawa uban di kepala Nabi lebih kurang 20 helai. Jadi perbezaan ini mungkin berlaku berdasarkan perbezaan waktu dilihat uban tersebut, ataupun dilihat pada sisi yang tidak dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar melihat keseluruhan sisi, manakala Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Anas bin Malik tidak melihat pada keseluruhan sisi. Mungkin. Jadi banyak pandangannya. Jadi gabungan tu maksudnya 14 termasuk dalam 20. Jadi tidak berlaku percanggahan. Baik. Kemudian yang adakah Nabi memakai inai? Ini berlaku perbincangan. Berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dalam sahihnya, bahawa Nabi tidak memakai inai. Sebab itu saya sebut yang terkuat, kata guru yang mulia. Yang terkuat tadi berdasarkan kepada riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata guru yang mulia, siapa guru yang mulia ini? Yang saya maksudkan adalah Maulana Syekh Yusri Hafizahullah. Tiada berinai baginda yang tercinta. Ke baginda tidak berinai. Kenapa tak berinai? Kerana rambut Nabi yang beruban sikit sangat. Maka tidak memerlukan kepada inai. Baik, Sayyidina Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan seakan Nabi memakai inai. Cuma riwayat tadi dhaif. Baik, kalau kita katakan bahawa Nabi berinai juga, maka mungkin Nabi berinai tadi untuk menunjukkan keharusan berinai. Bukan bermaksud memerlukan kepada inai. Kerana apa? Kerana rambut Nabi tidak banyak ubannya. Itu maksudnya. Boleh? Baik. Dan kemudian yang menginaikan rambutnya yang mulia, para sahabat baginda yang setia. Jadi kalau mengikut pandangan yang terkuat bahawa rambut Nabi tidak berinai. Jadi kalau kata mengikut pandangan yang kata Nabi berinai juga tu, sebahagian ulama mengatakan yang menginaikan rambut tadi yang dilihat ada pada tangan sahabat, rambut tadi warna kemerah-merahan, itu bukan yang menginaikan tadi adalah Rasulullah, sebaliknya sahabat Nabi yang menginaikan rambut tersebut. Itu maksudnya. Seperti Sayyidina Anas bin Malik. Beliau sendiri menginaikan rambut Nabi SAW. Kata Imam Bajuri, rahimahullahu ta'ala, kemungkinan yang menginaikan rambut tersebut adalah Sayyidina Anas. Ini dikuatkan dengan riwayat Al-Imam Daraqutni. Ingatlah baca Al-Imam Daraqutni, jangan baca Daruqutni. Jangan baca Daruqutni. Wa ra'aitu Daraqutni wa marartu bidari Qutni. Tak, salah. Semua dibaca dengan Daraqutni. Ja'a Daraqutni. Ra'aitu Daraqutni. Wa marartu bidaraqutni. Cara baca dia Daraqutni, jangan baca Daruqutni. Annal Mustafa sallallahu alaihi wasallam lamma mata qadaba man kana indahu syai'un min sya'rihi liyakuna abqalah. Bila mana Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat yang ada rambut Nabi menginaikan rambut tersebut untuk mengekalkan rambut tadi di sisi mereka. Rambut Nabi ajaib. Rambut ini kalau kata berpisah daripada badan kita, dalam kajian dibuat kata dia akan boleh kekal 60 tahun ke atas sikit saja. Selepas tu dia akan hancur. Kalau rambut tu terpisah pada kita, kita pegang rambut orang tu, dia boleh tahan 60 tahun ke atas sikit. Rambut Nabi yang disimpan masih ada sampai sekarang. Sudah ribuan tahun masih kekal elok, tidak berlaku kerosakan. Malah ada sebahagian dikatakan bertambah pula panjangnya. Hidup rambut tersebut. Faedah. Telah disebut di dalam Al-Matamih dan selainnya bahawa berinai dengan warna kuning itu adalah perkara yang disukai. Inai warna kuning ini disukai. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada pujian terhadap warna kuning seperti dalam firman-Nya, innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Jadi Allah memuji warna kuning pada lembu yang nak disuruh sembelih oleh Bani Israel, kepada Bani Israel. Jadi warna kuning ni terpuji, bagus, comel. Dan dinakalkan daripada Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau menyebut, sesiapa yang memakai capal yang berwarna kuning ketika ingin menunaikan sesuatu hajatnya, maka ianya akan diperkenankan
ini kerana hajat Bani Israel diperkenankan oleh Allah Ta'ala dengan menggunakan kulit yang berwarna kuning tersebut. Ini faedah. Kita kalau nak buat urusan apa-apa, pakai kasut yang warnanya kekuning-kuningan. Ataupun warnanya seakan-akan warna kulit. Itu macam tu. Kuning tu. Jangan pakai warna hitam. Ramai orang kita pakai kasut ni hitam kan. Pergi mesyuarat. Tak ada masalah pun. Yang ni orang bagi faedah je. Faedah. Kalau kita buat macam tu dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang berharap kepada Allah. Pakai tadi hanya sebagai mengambil sebab sahaja. Orang mengaji semua. Jangan duk anggap kata orang pakai ni buat syirik apa semua kali. Semua macam orang tak arti je. Kadang-kadang puak-puak ni kita sebut macam ni tau. Ni apa ni? Syirik ni. Syirik tu i'tiqad. Syirik bukan di mulut. Syirik ni i'tiqad dalam dada ni dalam hati kita ni. I'tiqad kata itu memberi kesan. Kamu i'tiqad Panadol melegakan penyakit kamu pun, otak kamu kata makan Panadol lega sakit kepala. Siapa yang bagi lega? Panadol tadi. Dah Allah. Baik kita kenapa makan Panadol juga? Ambil sebab. Tu pakai kasut warna kuning tapi nak tunai hajat apa semua sekali tu. Lah, ambil sebab. Tak makan Panadol tadi tak apa pula, tang sini jadi tak boleh pula, tak ada dhabit. Kalau nak bagi kata tak boleh, bagilah ada dhabit. Bagilah ada suatu yang boleh lekat pada semua benda. Ni tak pada satu bab kamu boleh pakai, hak bab lain tak boleh pakai pula. Nampak sangat tak erti. Sebab tu kita kata pakai kasut warna kuning tadi tu hanya ambil sebab. Macam kamu makan Panadol lah. Macam kamu makan ubat lah kalau jumpa doktor. Semua ambil sebab. Yang melegakan, yang menunaikan hajat. Siapa dia? Allah. Jadi tak perlu nak ucap kat orang. Kata, bahaya tu. Boleh jadi syirik tu. Serupa dengan dia seorang je ahli tauhid. Serupa dengan orang lain, semuanya terdedah kepada syirik ni dengan sangat mudah. Semuanya menganggap bahawa makhluk ni berkuasa. Husnuzan lah dengan umat Nabi Muhammad ni. Husnuzan dengan umat Nabi Muhammad insya-Allah. Ajak kepada mereka. Ya ada yang jahil tu kita tak nafikan. Tu perlu belajar. Nampak tak? Tapi menyamaratakan semua sekali termasuk dengan ulama, teruklah. Tok guru cakap macam tu, dia pergi sama tok guru tu pun buat syirik. Tengoklah orang. Tengoklah siapa yang bercakap tu. Ini sampai ke tok guru pun dia hentam syirik juga. Ni apa ni? Ni ayat-ayat syirik ni. Sabar kata. Duk cepat syirik ke orang ni patah balik. Tu kata dalil, kata tak erti. Kalau erti, tak kata macam tu ke orang. Dia tak? Sajalah nak abad. Nak bagi kita ni tahu. Baik. Kemudian, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah wa alaihi salam juga sangat suka memakai capal yang berwarna kuning. Ini kerana warna kuning adalah warna yang menunjukkan kepada kegembiraan. Dan ini seperti yang disebutkan oleh jumhur mufassirin. Sayyiduna Ibnu Abbas juga mengatakan bahawa warna kuning itu menenangkan jiwa serta menghilangkan kedukacitaan. Sayyiduna Ibnu Zubair dan Yahya bin Abi Kathir radhiyallahu taala anhuma melarang seseorang memakai capal yang berwarna hitam kerana ianya mewarisi kedukacitaan. Jadi ada hadis kata, bukan ada hadis ke ustaz? Warna kuning kan Nabi suruh kawan tu buang baju dia warna kuning tu. Macam mana pula tu? Kata warna kuning menenangkan jiwa apa semua kali. Kata Maulana Syekh Yusri, kuning yang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW buang tadi, kerana tu dicelup dengan za'faran. Benda yang dicelup dengan za'faran ni, dia bukan sakat warna kuning, dia berbau. Bau yang tak sedap. Zaman dulu, zaman dicelup dengan za'faran ataupun dengan pewarna yang boleh menyebabkan bau dia kurang senang. Dan juga warna kuning yang dilarang juga, kuning yang terlalu terang. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Bukan mutlak kuning. Tidak. Bukan semua jenis kuning. Karena Sayyidina Jibril AS dikatakan waktu turun perang Badar, beliau memakai serban yang berwarna kuning. Itu macam mana? Jadi tengoklah, kuning yang macam mana? Kuning yang menyebabkan mata kita jadi sakit ke? Ataupun kuning yang menenangkan jiwa kita kerana segak, comel, cantik, elok. Dia kuning pun dia ada macam-macam jenis. Tapi kuning juga. Merah pun ada macam-macam warna. Dan tapi merah juga. Hijau pun ada macam-macam warna. Tapi dia termasuk dalam keluarga hijau. Dia tak? Tu. Jadi kalau faham yang tu, insya-Allah kita rasa tenang, seronok, tak cepat nak menuduh dan sebagainya. Baik.
Sayyiduna Ibnu Zubair dan Yahya bin Abi Katsir radhiyallahu taala anhuma melarang seseorang memakai capal yang berwarna hitam kerana ianya mewarisi kedukacita. Al-Imam Ibnu Hajar telah menyebut di dalam Al-Fatawi ataupun Al-Fatawa, boleh baca dua-dua, no? Telah disebut di dalam khabar. Fatawa siapa dia ni? Ibnu Hajar mana ni? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, sebut dalam kitab fatwanya. Telah disebut di dalam khabar, ya ma'syaral ansari hammiru au saffiru wa khalifu ahlal kitabi. Wahai ansar, merahkanlah dan kuningkanlah, apa dia? Merahkanlah janggutmu, rambutmu, ataupun kuningkanlah janggutmu dan juga rambutmu. Wa khalifu ahlal kitab, dan berbezalah kamu dengan ahli kitab. Ni dengan inai lah maksudnya. Zaman lah ni tak kira dah. Ahli kitab pun, Kristian pun rambut kuning merah dah. Tak. Zaman tu dulu, mereka tidak mewarnakan rambut mereka. Mereka mewarnakan dengan hitam. Zaman lah ni terbalik lah. Cuma orang boleh beza di antara orang yang memakai tadi kerana nak memerahkan rambut dia dengan inai dan juga mengkuningkan rambutnya dengan ataupun janggutnya dengan inai. Jangan warna hitam saja. Warna hitam haram hukum dia kecuali ketika berperang. Dan Sayyiduna Utsman radhiyallahu taala anhu juga memakai capal yang berwarna kuning. Baik. Bertabaruk dengan rambut baginda tidak ingkar melainkan yang buta. Jadi boleh tak bertabaruk dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rambut. Belajar ni. Betul ya? Dia betul. Jadi rambut Nabi, ada tak yang bertabaruk dengannya? Ada. Dan tidak ingkar melainkan orang yang buta saja. Buta sejarah. Buta realiti. Tidak melihat dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mereka bertabaruk dengan asar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama mentafsirkan dan menterjemahkan, menistidlalkan daripada perbuatan ini harus bertabaruk bukan hanya dengan asar Nabi, tapi dengan asarus salihin, asar orang-orang saleh, tuan guru, para alim ulama, dan sebagainya. Bertabaruk dengan asar mereka juga diharuskan, dan tidak dikira sebagai melakukan kesalahan syirik dan sebagainya. Kenapa? Karena anggota ataupun perkara yang telah menyentuh ahlullah, mereka ini benda tadi berada di badan ahlullah, maka kesan daripada berada di badan ahlullah yang mereka ni ahli zikir, ahli salawat, ahli amal dan sebagainya, kerana terkesan juga dengan bahan ataupun perkara yang dia pegang. Lepas tu tasbihnya ahlullah tak sama dengan tasbihnya kita orang biasa. Bila pegang tasbih orang yang duk zikir kepada Allah, selawat kepada Nabi ni, jutaan kali dengan tasbih yang digunakan tersebut, tak sama dengan tasbih yang kita gunakan sekali dua saja untuk selawat, lepas tu tidak. Tak sama. Dia ada jazbah dia, tarikan dia pada ketika tersebut. Yang ini dirasai oleh orang yang merasa. Dan perasaan tadi akan dirasai oleh orang. Dia akan rasa lain pada waktu itu. Boleh? Sebab tu para sahabat mengambil berkat dengan perkara tersebut. Dan tidak dilarang oleh baginda Rasul. Kalau benda ni dilarang, maka ketika awal lagi Nabi akan sebut. Kerana ta'khirul bayan an waqtil hajah, ini adalah dilarang pada Rasulullah. Melambatkan penerangan pada waktu yang patut diberikan penerangan. Ini dilarang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu kaedah dia. Jadi mustahil Nabi membiarkan sahabat melakukan benda syirik kalau benda tu tak boleh. Dan kalau kata mungkin Nabi tak tahu dah, benda kalau syariat Allah Taala akan maklumkan. Melalui Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Rasul, ataupun Allah Taala maklum terus kepada Nabi, kata kena larang ni sahabat-sahabat kamu ni duk pergi ambil rambut dan sebagainya. Kalau benda tu dilarang, sekarang tak dilarang, malah Nabi sendiri yang bagi. Tu macam mana? Ketika peristiwa Hudaibiyah, dicukur rambut Nabi, kemudian Nabi sendiri yang membahagikan rambut Nabi kepada sahabat. Ada yang dapat 3 helai, ada yang dapat 2 helai, ada yang dapat selai. Tu ada riwayatnya. Boleh? Baik. Itu kalau dilarang, masa tertentu tak boleh pada waktu tersebut. Kalau dilarang, tak boleh. Dan kemudian, mungkin itu khusus kepada Nabi saja. Ada orang kata kan, mungkin khusus kepada Nabi. Macam mana pula Ustaz boleh sebut, dan juga ada ulama' macam Imam Nawawi boleh kata,
Ini dalil boleh kita bertabarruk dengan asar salihin. Nabi mana pula dalil? Lalu orang kata, itu Nabi saja buat. Nah, kita kata, ya Nabi buat. Baik, Nabi sebut tak? Aku sahaja yang kamu boleh ambil tabarruk ni. Orang lain jangan. Ada tak Nabi sebut itu? Nabi tak sebut. Nah, dan Nabi adalah Sayyidus Salihin. Dan bila Nabi benarkan perkara tadi kepada para sahabat, maka ditanggung dengan umumnya makna bagi perbuatan Nabi tadi. Maksudnya juga kepada orang lain yang soleh mengikuti jalan Rasulullah, keluarganya Nabi dan sebagainya yang berkait dengan sambungannya dengan Rasulullah, maka boleh tak untuk kita bertabarruk dengan asar mereka? Tidak ada masalah. Sama? Kecuali yang ingkar ni orang yang tak cerdik je. Boleh. Baik. Jika kamu tidak mahu percaya, tidak ingkar waqi' hanya yang gila. Kalau kamu tak mau percaya juga, tak ingkar waqi' melainkan orang gila aja. Karena para ulama sebut al-waqi' la yunkir. Waqi' ini tidak akan diingkari. Nah, benda waqi' tak boleh diingkari. Kalau ingkar juga orang ni maksudnya tak duduk di alam realiti. Boleh. Faham tak? Contoh dia apa dia? Saya sakit perut. Waqi' ni saya yang sakit perut. Bila saya sebut saya sakit perut ni, ada orang pergi ingkar. Kata, saya tak percaya. Nah, kamu tak betul. Mana boleh sakit perut? Apa? Yang asalnya saya. Yang realitinya saya. Al-waqi' la yunkir. Dia ingkar buat apa kawan tu sakit perut, ikut suka dia lah. Nah, dah dia yang rasa dalam diri dia. Kemudian waqi' la yunkir. Contohnya depan-depan mata ni. Nah, nampak 1 tambah 1 tu 2 waqi'. Tiba-tiba diingkari 1 tambah 1 2 tak, 1 tambah 1 3. Ini orang gila aja ingkar. Boleh? Dan orang gila pun kadang-kadang dia akan jadi gila balik dengan ingin pok-pok ingkar dengan waqi' ni. Benda dah berlaku, ada sungguh dan sebagainya, tiba-tiba dia diingkari lagi. Ini bukti kepada kejahilan, kebodohan, kesombongan. Nah, maka elakkan kita ya Allah daripada ada 3 sifat tersebut. Jahil, bodoh sama lah. Dua sifat. Dan juga kesombongan. Jahil kalau tidak sombong, maka dia boleh belajar. Nampak tak? Jahil kalau tak sombong, dia boleh belajar. Tapi kalau jahil, dia tambah dengan sombong, dia tak akan belajar. Malah dia mengajar lepas tu. Dia pula nak mengajar pula pada orang yang nak mengajar dia. Ini jahil dan tambah dengan sombong lagi. Sombong ni panggil iblis ya. Jangan jadi panggil iblis. Kerana tu iblis tidak sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Kerana sombong. Kerana sombong. Kalau dia tak sombong, maka dia akan buat perkara tersebut. Kerana dia alim. Waktu jahil sombong, teruk. Alim sombong, teruk. Sombong mesti teruknya. Kalau sombong, mesti tak elok. Sebab tu Allah Ta'ala kata, siapa yang kesombongan itu, al-kibriya uridai, wal-azamatu izari. Jadi keagungan itu adalah kainku. Manakala kesombongan itu adalah pakaianku. Mana apa nak sebut sini? Ini sifatnya Allah. Bukan Allah Ta'ala baju pakai kain izar, kain pelekat, gajah duduk. Tak. Allah Ta'ala nak beritahu kata, ini sifat yang ada pada aku. Jangan ambil pada sifat tersebut. Lepas tu kata, sesiapa yang memakai pakaian tersebut, maka dia telah mengambil daripada haknya Allah. Kenapa Allah Ta'ala letakkan dengan maksud izar dengan rida? Kerana satu orang dia boleh pakai izar dan rida yang satu tu. Mana boleh pergi masuk 2 orang dalam baju tu. Faham tak? Betul Allah Ta'ala kata, al-kibriya uridai wal-azamatu izari. Maksudnya apa dia? Ini sifatku. Disamakan dengan bajunya. Maksud apa dia? Kalau dah baju tu dipakai oleh tuan tadi, mana boleh orang lain pergi masuk dalam baju tu? Tak boleh. Keluar kepala 2. Tak kena barai ni. Ingat? Dia mau tak kena barai katanya. Ni buat jual bandel kan? Mana boleh masuk kepala, duk keluar kepala ke orang tengah duk pakai baju. Kain orang tengah duk pakai, masuk ke dalam kain orang ni. Ni nak kena ni. Kalau dengan kita pun orang tak boleh masuk dalam baju, tengah duk pakai baju, orang pergi masuk dalam baju kita. Ni kurang ajar. Kita pakai seluar kain, orang pergi masuk dalam kain kita. Ni masalah ni. Tak. Bagaimana dengan Allah? Bukan kita nak katakan Allah Ta'ala pakai baju. Tidak. Ni Allah Ta'ala nak bagi
Gambaran kepada kita bahawa ini tidak boleh disekalikan. Maksudnya orang tak boleh tumpang dengan sifat tadi. Kerana itu sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan sombong. Mengaji. Yang ni kita duk pesan ni kepada orang yang duk baca dalam internet, duk komen para guru, para ulama ketika keluarkan pandangan. Yang sepatutnya bukan kita komen, yang sepatutnya kita mengaji. Bila tengah Tok Guru bercakap, yang bercakap tu Tok Guru. Yang pertama dia Tok Guru tu sedar dulu. Tok Guru, alim. Maka apa kita nak kena buat? Dia alim. Ini orang yang belajarnya lama. Orang yang ambil ilmunya dengan para guru. Sabar dulu saya. Sat dulu. Kalau dia cakap benda tadi yang saya rasa macam, awak jadi rasa macam saya tak apa nak setuju. Setuju tak dulu tepi. Baik, nak setuju tak setuju, tengok dulu dengan apa yang kamu ada pada waktu tersebut. Untuk kamu tidak bersetuju dengan dia. Baru boleh untuk kamu tak bersetuju. Yang pertama, kamu punya pandangan kamu dan juga kekuatan hujah kamu tadi dan pengajian kamu seumpama dengan dia. Habib Ali Jufri, hafizahullah ta'ala. Waktu ketika ditanya tentang masalah almarhum Maulana Syekh Al-Akbar, Syekh Al-Imam Al-Akbar, Syekh Syed Tantawi. Satu hari Syed Tantawi, Maulana Syekh Tantawi bawa keluar pandangan ketika berlaku pengeboman, kalau tak silap saya, kepada gereja yang ada di Mesir. Gereja runtuh. Kemudian ditanya kepada Imamul Akbar, Syekhul Azhar pada waktu itu, boleh tak orang Islam bagi sumbangan duit untuk pembinaan gereja tersebut? Boleh tak? Syed Tantawi kata, boleh. Atau dia kata boleh. Dengan nama kemanusiaan. Bukan kita redha dengan dia buat tu. Dia kata begitu. Ditanya soalan ni dalam TV kepada Syekh Al-Habib Ali Jufri, hafizahullah ta'ala. Dan wawancara dalam TV tadi dikeluarkan dalam bentuk akhbar. Saya baca akhbar tu esoknya. Apa Habib Ali Jufri jawab? Waktu ketika ditanya tentang soalan tadi. Apa pandangan Habib tentang jawapan Syekh Tantawi, Syed Tantawi, berkenaan dengan harus bagi orang Muslim mendermakan sebahagian duit dia kepada pembinaan gereja. Yang runtuh tadi ni, bukan semua gereja, yang runtuh tu pada bab tu saja. Maka dia kata boleh. Apa jawab Habib Jufri? Habib Ali. Comel Habib Ali jawab. Habib Ali kata, sekadar yang saya baca, yang saya belajar, pandangan yang muktamad dalam mazhab tidak dibenarkan untuk kita membantu pembinaan tersebut. Yang saya belajar, kata dia. Itu yang saya baca. Bacaan Maulana Syed Tantawi, dia kata, lebih luas daripada saya. Kerana dia Imamul Akbar. Jadi, mungkin dia jumpa apa yang saya tak jumpa. Jadi, lebihnya kena tanya beliau. Tanya saya bagi tahu dengan apa yang saya belajar lah. Saya tak jumpa benda tersebut. Tapi, dia punya bacaan lebih luas daripada saya. Dia lebih tua daripada saya. Dan dia Imamul Akbar. Dia alim. Dan dia keluarkan pandangan tadi mungkin dengan bacaan yang dia baca. Maka tanya dia. Jawapan tu, Allahu Akbar. Orang panggil beradab. Bila orang suruh beradab ni, tu sebab dia. Tu tujuan dia. Ini tak kita wawai lagi. Tok Guru keluar pandangan, hentam dulu Tok Guru. Hentam dulu para masyayikh. Hentam dulu para ulama. Lepas tu, mula. Sanggup ke kita ni nak merangkak di akhirat nanti, nak minta ampun balik dengan Tok Guru ni? Nah, dengan ulama-ulama kita ni. Betul kata sabar. Jangan kalut. Jangan sombong. Tenang dulu. Relax. Itu maksudnya. Baik. Tengah-tengah hari ni, boleh tiap pula. Sampai ke berapa kita ni? 12.30. Sampai 12.30. Baik. Jika kamu tidak mahu percaya, tidak ingkar waqi' hanya yang gila. Dan baginda menyarankan pada kita agar memuliakan rambut, jangan hina. Ini patah balik. Baginda Nabi SAW menyarankan kepada kita untuk memuliakan rambut kita. Jangan kita hina rambut kita. Iaitu dengan cara apa? Macam mana cara nak memuliakan rambut kita? Iaitu dengan berdasarkan kepada riwayat Al-Imam Abi Dawud, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Muliakan rambutnya. Diminyakkan rambut, disisir rambutnya pada waktunya. Diberikan perhatian. Jadi kalau ada orang dia pergi buat rawatan rambut dan sebagainya, ini termasuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kalau isteri perempuan dia buat rawatan rambut dia untuk dicantikkan rambutnya, untuk ditunjuk kepada suaminya, bukan nak tunjuk ke orang.
Dia pakai tudung juga, tapi dia pi rawatan rambut, dia bagi segak rambut dia, bagi elok, nak bagi suami dia rasa kasih kepada dia dan sebagainya, maka ini adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan perempuan saja, laki pun sama juga. Mak Nabi kata man kana lahu sya'run, siapa yang ada rambut, siapa saja, laki ataupun perempuan, falyukrimhu. Lelaki juga rambut adalah mahkotanya. Kan tu jangan kita cukur rambut kita selalu kalau tidak memerlukan kepada cukur. Nah, sebab Nabi hanya bercukur rambutnya 4 kali sahaja sepanjang hidup Nabi SAW. Selebihnya Nabi menyimpan rambut Nabi SAW. Faham? Jadi, jangan selalu cukur rambut. Baik. Kata termasuk lelaki. Kalau perempuan lebih lagi lah. Rapikannya jangan dengan minyak yang mulia dari pokok yang didoakan Nabinya. Kita rapikan rambut kita dengan minyak yang mulia. Minyak apa ni? Minyak zaitun. Minyak mulia ni minyak zaitun. Dari pokok yang didoakan baginda. Ini berdasarkan kepada hadis. Kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya karena ianya datang daripada pokok yang berkat. Faedah. Kata Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pokok zaitun memang mempunyai banyak manfaatnya bermula dari buahnya, daun serta kayunya. Semua sekali ada manfaat. Kesemuanya boleh digunakan sehingga debunya pun digunakan sebagai alat mencuci ibrisam. Ibrisam ni apa dia? Para ulama membezakan di antara al-qaz dengan ibrisam. Kata Al-Imamul Laits, al-qazzu adalah sesuatu yang dihasilkan daripada ibrisam. Disebabkan itulah sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa bandingan al-qazzu dan ibrisam adalah seperti bandingan gandum dengan tepung. Ini kerana ibrisam dijadikan daripada qaz, seperti tepung dijadikan daripada gandum. Jadi ibrisam ni adalah hasil qaz. Kedua-duanya apa dia ni? Ni adalah apa ni? Sutra. Sutra. Jadi sutra kalau dah diproses jadi ibrisam. Kalau tak diproses lagi jadi khaz. Maksudnya itu. Seperti tepung dengan gandum. Gandum adalah khaz. Ibrisam adalah tepung. Macam itulah bandingan dia. Tidak tahu. Tidak. Dan pokok zaitun adalah tumbuhan pertama yang tumbuh di dunia. Serta tumbuhan pertama yang tumbuh setelah banjir besar. Nabi Nuh AS. Jadi pokok zaitun pokok pertama yang tumbuh. Dan ianya tumbuh di tempat tinggal para anbiya serta tanah suci. Kita tengok di tempat-tempat yang tumbuh zaitun ni. Biasanya tu tempat-tempat dulunya ada para anbiya alaihimussalatu berada di tempat tersebut. Pokok zaitun juga didoakan oleh 70 para nabi dengan keberkatan. Di antara para nabi yang mendoakannya adalah Sayyiduna Ibrahim dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah berdoa dengan doa Allahumma barik fi zaiti waz zaitun sebanyak 2 kali. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya ketika mentafsirkan surah An-Nur. Pokok zaitun saya pernah tanya dekat orang yang tanam zaitun di Siwa dan juga orang yang tanam zaitun di Sepanyol. Mereka mengatakan bahawa boleh tumbuh pokok zaitun ni kalau dijaga dengan elok 1000 tahun umur dia. Panjang masa. Saya pernah bawa balik dulu ni benih zaitun tu. Lepas tu mati, tak tumbuh kat sini. Kena cari lain. Kok boleh tumbuh kat dalam zawiyah ni, mana kita nak tahu. Tanam pokok zaitun kok tumbuh keluar buah dia kan. Ada satu zaitun ni yang dia ditanam di tempat yang tidak ada air. Dan buah dia tadi diperah, maka dia jadi 30 kali ganda antioksida dibandingkan dengan zaitun yang biasa. Zaitun yang biasa dengan zaitun tu, zaitun yang mana tumbuh di tempat yang tidak ada air langsung, ini zaitun yang kuat. Dia punya antioksida dia sangat kuat. Satu sudu dia sama dengan 30 sudu zaitun yang biasa. Baik. Ikutilah petunjuk dan lelaki jangan kerap menyisirnya. Lelaki kalau ada rambut jangan kerap menyisir rambut. Tutup pintu. Ini sikap wanita jangan dilupa. Orang lelaki jangan terlalu kerap menyisir rambut.
Karena ni sikap perempuan. Perempuan tak apalah nak sisir rambut. Karena bagi mereka perhiasan. Sebab tu kata Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, kata beliau, muwalatuhu tasannu'. Berlebih-lebihan ketika mana kerap menyisir rambut itu berlebih-lebihan. Wa tarkuhu tadannus, meninggalkannya itu mengotorkan. Wa ighbabuhu sunnatun, dan berjarang-jarang di dalam menyisirnya itu mengikuti panduan Nabi SAW. Itu Nabi sebut naha Rasulullah, sebut dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Mughaffal, naha Rasulullah SAW anit tarajjuli illa ghibba. Nabi melarang dengan larangan makruh ni, seorang tersebut menyisir rambut melainkan kadang-kadang saja. Jangan selalu sangat sisir rambut. Tamam. Bab pada menyatakan celak baginda Nabi SAW. Celak baginda Rasul SAW. Telah berpesan baginda pada kita, bercelaklah dengan ismit, jangan lupa. Ini berdasarkan hadis Nabi, alaikum iktahilu bil ismit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Apa faedah kita bercelak? Padanya faedah besar buat kita, mencerahkan, melebatkan bulu mata. Sebab itu disebut yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Ada dua faedah. Cerahkan mata, melebatkan bulu mata. Jadi kata Imam Bajuri, bila Nabi kata iktahilu bil ismit, Nabi ini arahan kan? Yang ini Nabi mengarahkan kita bercelak. Dan ini adalah kepada orang yang matanya sihat sahaja, bukan kepada orang yang mempunyai penyakit pada mata. Jadi arahan tadi kepada yang sihat matanya, bukan yang sakit matanya. Yang sakit mata tidak dituntut kita bercelak. Ada orang yang bercelak kan, tapi mata dia alergi, buta mata dia selepas itu. Kemudian disalahkan sunnah Rasulullah. Tak, maksud dia kamu tak faham hadis. Nabi arahkan tadi kepada yang sihat matanya. Ini seperti yang disyarahkan oleh para ulama hadis. Dan kaifiatnya ditunjukkan baginda 3 kali kanan kiri pada mata. Kaifiat dia bagaimana? 3 kali kanan kiri. Kenapa saya sebut kanan kiri? Kenapa tak sebut kiri kanan? Karena dimulakan kanan dulu baru kiri. Sebab tu saya susun dalam bentuk turutan. Dan kaifiatnya ditunjukkan baginda 3 kali kanan kiri pada mata. Kanan dulu. Baik, macam mana 3 kali tadi? Ditunjukkan oleh ulama. Yang pertama 3 kali, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 1, 2, 3, habis. Itu yang kedua. Kemudian ada yang 1, 1, 2, 2, 3, 3. Itu cara yang ketiga. Yang keempat 1, 2, 1, 2, 3, 3. 4. Boleh? Ada yang berhenti dekat kanan je. Yang cara keempat, dia berhenti ke kiri. Jadi mana-mana pun tidak ada masalah. Yang penting 3, 3. Boleh? Tujuan bercelak itu ada 2. Apa tujuan kita bercelak? Ada 2. Yang pertama, perhiasan. Yang kedua, jika diniatkan berubat dengannya, dapat faedah yang besar buat mata. Yang pertama, perhiasan. Ini niat yang pertama kita bercelak untuk berhias. Yang kedua, kalau diniatkan berubat dengannya, maka kita akan dapat faedah yang besar buat mata. Jadi yang kedua, niatkan berubat. Kena niat berubat, kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala. Imam Bajuri kata kena niat berubat. Jadi kata ini adalah tujuan kedua yang dimaksudkan oleh pengarang. Yang ini saya lah pengarang tu. Diletakkan syarat diniatkan berubat. Ini adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Bajuri rahimahullah di dalam kitab beliau. Jika diniatkan sedemikian, maka orang yang bercelak tersebut akan mendapatkan faedah seperti yang disebutkan pada rangkap yang ke-37. Apa dia rangkap yang ke-37? Padanya faedah besar buat kita, mencerahkan, melebatkan bulu mata. 2 tu. Dia akan cerahkan bulu mata dan melebatkan bulu mata. Mencerahkan bulu mata. Mencerahkan mata dan melebatkan bulu mata. Itu kalau kita niatkan dengan berubat. Imam Bajuri kata kena niat berubat. Qasdi Allahumma salli ala Muhammad biqasdi berubat. Tak ingat dalam kitab disebut. Bukan tatayyub untuk berwangi kan.
Biqasdi syifa ataupun Allahumma salli ala sayyidina. Lebih kurang gitulah ayat ni. Nanti kita tengok dalam kitab. Boleh? Baik. Kemudian, dan bercelak dengan niat perhiasan tiada ditentukan padanya had zaman. Jadi, kalau kata nak berubat dengan niat berubat, maka buat seperti mana yang disebutkan oleh kita, iaitu dilakukan sebelum tidur. Ini kalau nak berubat. Kalau kita nak bagi cerah mata kita, nak bagi bulu mata lebat, maka dipakai sebelum tidur. 3 kali kanan dan kiri. Itu yang nak dapatkan faedah tadi. Tapi kalau berniat untuk perhiasan, maka tiada ditentukan padanya had zaman. Orang yang nak berhias, pada matanya tidak ditentukan had zamannya. Waktu bila pun boleh, tak ada masalah. Bukan hanya sekadar waktu tidur je pakai celak. Sebelum tidur ke, selepas tidur ke, nak pergi berjalan dan sebagainya, dia pakai celak. Boleh ke tidak? Tidak ada masalah. Boleh. Karena dia dikira sebagai perhiasan sahaja. Baik, adakah perempuan dilarang ketika tersebut memakai celak? Tidak dilarang perempuan memakai celak kerana ianya termasuk perhiasan yang dizahirkan. Jika tujuannya untuk kesihatan, setiap malam jangan lupa peraturan. Kalau nak kesihatan, maka lakukan peraturan yang kita lakukan tadi. Itu 3 kali kanan dan kiri. Cuba tengok di sini. Maksud yang nota kaki yang ke-46. Al-Imamul Bajuri menyebutkan bahawa bercelak dengan tujuan perhiasan tidak ditentukan padanya waktu yang tertentu. Ini yang dimaksudkan oleh pengarang dengan perkataan tiada ditentukan padanya had zaman. Maksud tiada waktu yang tertentu. Namun ianya berdasarkan kepada kadar hajat orang yang bercelak tersebut. Boleh? Baik. Kemudian bab pada menyatakan tentang pakaian baginda Nabi SAW. Ketahuilah wahai saudaraku semua, hidup Nabi kita sangat sederhana. Nabi sangat sederhana dalam kehidupan baginda Rasul SAW. Sehingga Nabi masuk ke dalam rumah, kalau tidak ada makanan, Nabi kata, idzan fa'asumu, saya akan berpuasa. Nabi tidak pernah mencela makanan. Nabi tidak pernah terlalu berlebihan dalam memuji makanan dan sebagainya. Dan Nabi tidak akan menyebutkan sesuatu yang tidak betul pada sesuatu dengan mujamalah. Dengan maksudnya hanya memuja sahaja, bukan dengan maksud yang sebenar yang dilakukan oleh sebahagian kita. Jumpa orang yang kita tak orang panggil apa? Orang tu akhlak tidak baik, tapi kita duk mujamalah dengan dia seolah dia orang yang baik dan sebagainya. Maka ini bukan sikapnya baginda Rasul SAW. Cuma ketika orang jahat yang buruk akhlaknya bertemu dengan Rasulullah, bila Nabi kata bi'sa binul ashirah, seburuk-buruk orang ni lah. Bila orang tu masuk bertemu dengan Nabi dan Nabi layan dia dengan baik, maka Sayyidina Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, qulta ma qulta ya Rasulullah wa alanta lahul qaul. Kamu sebut tadi benda yang sedemikian, kemudian kamu bercakap baik dengan dia Rasulullah. Nabi mengatakan bahawa orang yang jahat ini adalah orang yang manusia berjaga-jaga ketika bercakap dengan dia. Intiqa' syarrih, untuk menjaga daripada kejahatan dia kepada manusia tersebut. Ini biasanya orang tu jahat maksudnya. Jahat ni biasanya kita main jumpa dengan dia, kita bercakap ni tak macam yang perangai dia waktu ketika tersebut. Kita tahu dia ni jahat, maka kita bercakap baik dengan dia tadi untuk menjaga kejahatan dia daripada dilakukan kepada orang. Kadang-kadang dibuat macam tu kepada orang-orang yang buruk akhlaknya. Macam tu kalau kita berjumpa dengan mereka, layan saja. Untuk mengelakkan dia daripada bersikap jahat kepada orang selepas itu. Nampak tak? Ini dipanggil apa? Dipanggil mudarah. Mudarah kan mudahanah. Mudarah maksudnya politik lah ni. Politik untuk kita tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menunjukkan sangat bahawa kita ni benci dengan orang tersebut. Mudarah dengan mudahanah ni beza dia. Mudarah menggunakan dunia untuk agama Allah Ta'ala. Manakala mudahanah pula menggunakan agama untuk dunia. Nampak tak? Terbalik. Baik. Ketahuilah wahai saudaraku semua, hidup Nabi kita sangat sederhana. Walau Tuhan memberikan kepadanya perbendaharaan dunia dan isinya. Ya Allah Ta'ala memberikan panah ni. Kok pintu tu. Kunci tu lah. Pintu tu. Bagi dia masuk kok pintu tu. Satu lagi.
Ketahuilah wahai saudaraku semua, walau Tuhan memberikan kepadanya perbendaharaan dunia dan isinya. Walaupun Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi dengan perbendaharaan dunia. Bainama ana naimun utitu bimafatihi khazainil ardi faju'ilat fi yadi. Waktu aku sedang tidur, kata Rasulullah, didatangkan kepada aku kunci-kunci khazanah dunia. Faju'ilat fi yadi. Khazainil ardi ni maksudnya seluruh kunci dunia ni. Apa dia kunci dia? Kunci pengetahuan, kunci ilmu pengetahuan lah. Kunci kekayaan, kunci apa saja. Perbendaharaan dunia. Kunci emas, kunci berlian, kunci apa sahaja pun ada di tangan Rasulullah SAW. Boleh je Nabi nak buka dan ambil bila-bila masa. Tapi Nabi tidak demikian. Dijadikan di tangan Rasulullah SAW. Walau Tuhan memberikan kepadanya perbendaharaan dunia dan isinya dan pakaian yang paling disukainya, qamis jua hanya satu tiada dua. Nabi SAW menyukai khamis. Pakaian paling Nabi suka adalah khamis. Khamis apa dia? Khamis ialah nama pakaian yang berjahit yang padanya dua lengan dan satu tengkuk. Dan ianya dipakai di bawah pakaian serta ianya bukan daripada bulu. Ini khamis. Dia ada satu tengkuk, dua tangan. Macam ni. Dan berjahit. Baik. Dan kemudian di bawah pakaian biasanya dipakai. Maksud dia kalau dipaham ni, inilah baju panah kita ni, dalam ni. Tapi tidak juga. Kadang-kadang baju ni pun dipakai juga di bawah pakaian. Kita pakai coat. Kita pakai jubah luar dan sebagainya. Kan tu kan di bawah pakaian juga tu. Maka ni pun juga dipanggil khamis sebenarnya. Baju Melayu kita ni pun dipanggil khamis. Tu baju yang kita duk panggil jubah tu. Yang butang dia sampai ke sini saja. Maka tu pun dipanggil khamis. Jubah ni apa dia? Jubah yang berbelah sampai ke bawah. Tu kita tengok di bawah ni. Qultu, saya kata, berdasarkan tafsiran ini, maka khamis boleh difahami oleh kita sebagai baju panas yang dipakai di bawah pakaian. Namun kata guru saya seperti Syekh Yusri, Syekh Ahmad Mamduh, dan Syekh Muhammad Sultan hafizahumullah wa rahimallahu anhu, al-khamis juga boleh disebut kepada pakaian kemeja atau jubah yang tidak berbelah yang biasa dipakai oleh masyarakat kita. Jubah yang tak berbelah itu dipanggil khamis. Tambih. Perkataan jubah dalam istilah Arab adalah pada pakaian panjang yang terbelah di bahagian hadapan. Sama ada terdapat padanya butang ataupun tidak. Yang terbelah di depan tu baru dipanggil jubah. Boleh? Ini juga disebut kakula seperti yang dipakai oleh para ulama Azhar Syarif. Perkara ini juga disebut oleh pengarang Al-Misbah dan juga pengarang Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Ini disebutkan oleh mereka juga tentang masalah tadi. Jadi jubah ni adalah pakaian khas yang dia belah di depan, sama ada yang ada butang ataupun tidak. Yang dipakai oleh para masyayikh, seperti yang dipakai oleh guru kita Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Yang di luar ni, yang ni jubah yang luar ni, ini dipanggil sebagai kakula. Baik. Dan pakaian yang paling disukainya qamis jua hanya satu tiada dua. Nabi ada satu sahaja qamis. Wa ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghada'an li 'asha'in wala 'asha'an li ghada'in wala ittakhadha min shay'in zawjaini wala qamisaini wala ridaaini wala izaraini wala zawjaini min al-ni'ali. Nabi tak ada yang berpasang pada waktu tersebut. Jadi Nabi kalau ada baju, satu saja baju. Kosak baru ada baju yang kedua. Begitu. Ini mungkin hal keadaan ketika Nabi waktu ketika tersebut. Ada halil asriya, Nabi dalam keadaan yang senang pada waktu itu diberikan pakaian, diberikan hadiah kepada Nabi SAW. Tapi akhirnya kembali balik jadi satu. Nabi banyak hadiahkan kepada orang. Juga izar, kain pun Nabi pun sama juga. Ini halnya Nabi SAW yang luar biasa. Qanaahnya baginda Rasul SAW. Kita baju satu rak, tu pun kata tak ada baju lagi. Kain pelekat ni penuh rak, pun kata tak ada lagi. Seluar ni penuh, pun duk kata Isya awak tak ada baju. Tak ada baju lagi. Buka baju tu saja baju, pun kata tak ada lagi. Yang dipakaikan di bawah pakaiannya bukan sutera, hanyalah kapas saja. Yang dipakaikan
dipakai oleh Nabi SAW, Nabi hanya memakai pakaian cotton saja. Tidak memakai baju daripada sutra. Kerana ianya haram dipakai oleh golongan lelaki. Dan Nabi tidak membenarkan lelaki memakai pakaian sutra. Warna hijau jadi pilihan baginda, juga merah tampak cantiknya berganda. Ini ada riwayat semuanya. Nabi memakai baju hijau dan disebut dalam hadis bahawa Nabi sangat menyukai hijau. Warna hijau. Tamam? Dan kemudian, cuma kita nak kena tengok betul-betul. Warna apa yang paling disukai oleh Nabi? Warna hijau Nabi suka. Warna merah Nabi pakai, Nabi suka. Dan kata Bara' ana Azib, sahabatnya Sayyidina Bara' bin Azib, tidak pernah dilihat yang setampannya. Dia pernah dilihat Nabi memakai baju warna merah. Ada hadis di bawah. Yang saya sebutkan pada nota kaki yang ke-52. Nabi memakai pakaian berwarna merah. Cantik Nabi, lebih cantik daripada bulan purnama. Jadi kata beliau, ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seseorang yang terlebih segak daripada Nabi ketika memakai pakaian yang ada dua bahagian yang berwarna merah. Cuma warna merah ni macam mana hukum dia memakai baju warna merah? Adakah dibenarkan? Kata Al-Imamul Bajuri, hadis ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa harus memakai pakaian merah. Boleh. Imam Syafi'i mengeluarkan pandangan tadi. Walaupun terlalu terang, walaupun terang sungguh, melainkan jika pakaian tersebut menjadi syiar orang-orang fasik, maka hukumnya haram. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia seumpama kaum tersebut. Dan salah pandangan orang yang mengatakan bahawa makruh memakai pakaian merah sama ada menjadi syiar fasik ataupun tidak. Ada orang kata makruh. Imam Syafi'i kata harus, kecuali kalau ia jadi syiar kepada golongan fasik, maka hukumnya haram pada waktu tersebut. Baik. Adakah warna hijau dengan merah yang paling disukai oleh Nabi SAW? Maka saya sebutkan sebagai tambih. Warna putih juga jadi pilihannya warna yang terbaik di sisi baginda. Jadi warna yang terbaik di sisi Rasulullah adalah warna putih, bukannya warna hijau. Jadi kalau ikut turutan, kata Al-Imam, berdasarkan hadis, فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ. Karena berdasarkan hadis, Nabi kata, ini adalah pakaian terbaik bagi kalian. Maksud ini warna yang terbaik waktu warna putih. Ini menunjukkan bahawa warna putih adalah warna yang terbaik. Kemudian warna hijau, kemudian warna kuning yang tidak terlalu terang. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah. Jadi ikut turutan, yang terbaik warna putih, yang kedua warna hijau, yang ketiga warna kuning. Dan baginda punya jubah dari Roma. Roma itu Rom lah maksudnya. Yang sempit pada bahagian lengannya. Jadi, jubah daripada Rom yang dipakaikan oleh Nabi ini ketika bermusafir. Dan ianya sempit pada kedua lengannya. Waktu kata para ulama, ianya dipakai ketika peperangan Tabuk. Nabi pakai jubah daripada Rom yang panjang. Atau kita jelas sekarang ni dipanggil seperti mana, dipanggil trench coat dipanggil. Pada Rom, orang barat dulu dah pakai trench coat. Trench coat ni dia belah, kemudian dia sempit pada lengan, dia macam coat. Dan kemudian dia panjang sampai ke bawah. Jadi Nabi memakai pakaian tadi, jubah rumiyah, dayiqatal kummain dipanggil. Yang sempit lengan bajunya. Kalau kita tengok balik, yang sempit lengan baju ni apa dia? Kot. Dia kot. Baju kot yang kita pakai tu. Cuma ada panjang, ada pendek. Dan tu kan pakaian orang barat daripada dulu lagi. Dan Nabi memakai pakaian tersebut. Dan di sebab tu dikatakan oleh ulama, sunnah kalau kita nak bermusafir, kita memakai pakaian yang sempit lengannya. Kalau nak musafir. Karena itu memudahkan urusan kita. Tapi ketika mana kita dalam keadaan bermukim, maka disunnahkan kita memakai pakaian yang luas lengan bajunya. Dan tidak ada, maksudnya perjalanan kita tak akan jadi susah. Sebab tu orang nak musafir kalau pakai sweater, pakai coat dan sebagainya, maka kalau dia niat itu mengikuti Nabi SAW dalam mengikuti sunnah memakai pakaian yang sempit lengannya ketika perjalanan, niat tu saja dapat pahala. Itu penting ilmu, tahu benda yang berkait dengan Rasulullah SAW. Tamam?
Ini bukti kata guru yang mulia, baginda ra'ikan pakaian zamannya. Ini bukti kata Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, bahawa Nabi meraihkan pakaian pada zamannya. Nabi memakai pakaian yang pelbagai pada zamannya. Nabi memakai jubah daripada Rom. Nabi memakai pakaian daripada Yaman. Nabi memakai kain daripada Qatar. Nabi memakai pakaian daripada ahli negerinya dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah untuk kita pakai. Boleh. Kisak tebal, izar kasar pakaiannya ketika dijemput oleh Yang Maha Esa. Disebut di sini kata, tadi yang Nabi SAW meraihkan pakaian pada zamannya, tambih, kebiasaan baginda Nabi SAW adalah memakai pakaian yang tidak mahal serta lusuh. Dan kebanyakan pakaian Nabi adalah daripada kain yang tebal dan kasar. Seperti nanti akan disebutkan dalam rangkap yang seterusnya. Saya baca tadi. Kisak tebal, izar kasar, pakaiannya. Nabi memakai kisak tebal. Kisak ni kain yang di bahagian atas. Izar kasar, kain ni, kain pelikat. Kain yang di bahagian bawah, dipanggil izar. Dan tetapi ini tidaklah menghalang baginda untuk memakai pakaian yang mahal. Seperti yang telah diriwayatkan bahawa pernah dihadiahkan kepada Nabi SAW dengan pakaian yang berharga 33 uqiyah. Ini seperti yang ditambihkan oleh Syekhun al-Muhaddith Muhammad Awamah dalam ta'liq beliau kepada Syarah Syama'il Bajuri pada muka surat 36. Satu uqiyah bersamaan dengan 40 dirham perak. Maksudnya 33 uqiyah, iaitu satu dirham perak bersamaan dengan 3.5 gram di sisi Hanafiyah, manakala di sisi jumhur beratnya 2.52 gram. 40 dirham. 40 dirham. 40 dirham kali dengan 33 berapa? 1,320 dirham maksudnya. Satu dirham sekarang sama dengan berapa ringgit? 30 ringgit Lebih kurang kali 30. Jadi jubah Nabi, ada baju Nabi satu tu harga dia 39,600 ringgit. Saya pernah pergi ke satu kedai di ni lah butik saja masuk ya. Butik di KLCC sajalah tanya. Trench coat. Tanya baju ni berapa ringgit? 50,000. Trench coat tu harga dia 50,000. Apa yang mahal sangat ni? Kata saya tak tahu. Tukang kedai tu diam kata saya tak tahu. Tapi kalau pakai ni musim sejuk tu kira tak ni tak ada rasa apa terus kan. Duk rasa macam duk di negara tak ada turun salji kan. Dia kata diam tak tahu tapi orang kaya suka beli dia kata. Mungkin dia selesa duduk kat tempat panas, tak terlalu panas. Biasanya orang pakai waktu sejuk lah. Maksud duduk kat tempat sejuk tak akan menyebabkan jadi sejuk tu jadi melampau. Dia akan kawal sebab dia guna material dia daripada bulu kambing dan sebagainya. Mahal. 50,000. Oh dia kata. Beli kereta sebiji. Bila pakai kain ni. Pakai tersangkut, koyak, teriak tu. Kot lah kalau pakai tu, kalau kita bakar dengan api neraka tak terbakar, insyaAllah khair lah. Kita akan beli lah. Kalau bakar, terbakar. Baik. Ya biasalah. Orang bila dah ada duit, dia beli pakaian tersebut. Dan Nabi ada pakaian yang harganya mahal. Yang pernah dibeli. Bukan dibeli, dihadiahkan kepada Nabi. Minta maaf. Dihadiahkan kepada Nabi dengan pakaian yang berharga 33 uqiyah. Harga dia 39,000. Masya Allah. Baik. Ikutilah panduannya hai saudara dalam berpakaian mengikut sunnahnya. Ikut sunnah Rasulullah SAW dalam berpakaian. Pakai macam Nabi SAW memakai. Ada orang duk petikai masalah serban dan sebagainya. Kata serban ni bukan pakaian ahli kita dan sebagainya. Ini salah faham dalam memahami tarikh. Orang-orang Melayu kita ni pun dah pakai, dah balutan kepala ni tak sekian lama dah pakai. Dan serban Nabi SAW itu daripada mana tu? Maksudnya diambil daripada sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Nabi ni apa dia? Sunnah Nabi adalah fi'lun au qaulun au fi'lun. Ataupun aqwal wa af'al
wa taqriratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu perbuatan, perkataan dan juga takrir Nabi SAW. Nah, yang mana kita kalau pakai tadi dengan niat mengikuti Rasulullah. Dia kata, ada orang kata pakai serban. Abu Jahal pakai serban. Ikut siapa dia? Ikut Abu Jahal. Boleh. Abu Jahal pakai kasut tak? Dia tu kalau kita pakai kasut, ikut Abu Jahal juga. Cerdiklah sikit. Pakai serbannya dan sebut Abu Jahal. Dah hang tak mau pakai serban. Tak usah duk kait dengan Abu Jahal apa pasal ni. Naik kereta, orang kafir naik kereta. Orang Kristian naik kereta. Habis tu kita naik kereta. Kereta pula Ford. Ni Toyota orang Cina. 80s buat tu. Tak ada agama terus pakai kereta. Lepas tu kita naik kereta. Jadi kita telah mengambil sunnahnya 80s. Gitu. Apa ni? Otak ni pikir cakap macam tak ada agama. Pakai serban tiru Abu Jahal. Apa benda ni? Kita tiru Rasulullah, tiru Abu Jahal. Buat apa? Bila Nabi pakai pakaian tersebut. Dan pakaian tadi dipakai oleh Nabi SAW. Maka jadi sunnah Rasulullah. Kita pakai niat nak ikut Nabi. Dapat pahala. Ni duk petikai orang pakai serban. Ajaib betul. Dia tak mau pakai serban. Balut tak erti kot. Balut erti tak erti pun dah kalau kata sombong. Itu kata-kata tadi ni. Sombong ni apa pun rosak. Dan tambah pula dengan jahil, bodoh. Lagi berat. Kalau tidak boleh mengaji. Ni tidak. Ngaji kot mana? Dah sombong. Bodoh pula. Habis. Hujah yang sama. Daripada atas sampai ke bawah. Hujah sama. Hujah dia. Kalau serban ni sunnah. Serban bukan sunnah dia kata. Serban ni pakaian tradisi je. Pakaian Arab pada zaman tu. Jadi Arab pakai pakaian tu. Maka Nabi pakai pakaian tu. Hang ni. Nabi pakai pakaian tu. Kan dah mengaji dah. Semua yang Nabi buat, itu jadi sunnah terus pada waktu tu. Dan kena Nabi pakai pada waktu tu. Sunnah lah waktu tu. Dan kita berpakaian dengan pakaian yang Nabi pakai pada waktu tersebut. Dia ada sunnah, dia kata ni sunnah jibilli dipanggil. Sunnah yang berbentuk adat yang ada pada waktu tersebut. Yang penting sunnah. Dan kalau diniatkan pada waktu tersebut, memakai tadi dengan pakaiannya Rasulullah, apa dapat pahala ke tidak? Dapat pahala pada waktu tu. Kalau tidak, tak dibincanglah oleh ulama dalam kitab berkenaan dengan serban. Tak ditulislah oleh Imam Tirmizi berkenaan dengan baju Rasulullah, pakaian yang dipakai oleh Nabi, khamisnya, jubah Nabi SAW, izar Nabi SAW, kisah Nabi SAW. Ada juga yang pertikai. Kata Nabi tidak pernah pakai pun kain burdah tu. Kain ni tak pernah pakai ni. Dia kata, adakah hadis Nabi yang pakai macam tu? La ilaha illallah. Dalam Sahih Bukhari jelas-jelas sebut. Nabi waktu ketika berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Bedui mai tarik kain kisah Nabi SAW. Tarik kain kisah sampai berbekah tengkok Nabi. Habis itu, kain kisah siapa? Kain tudung periuk. Apa benda ni? Nabi pakai kat bau lah yang Nabi pakai masa tu, letak dekat tengkok macam ni. Ditarik sampai berbekah tengkok Nabi. Maksud Nabi pakai kain ni. Kain yang macam ni Nabi pakai. Lepas kita kata jahil, sombong. Dua ni memang masalah. Dia tunjuk terus dia punya kejahilan dia. Dia pun nak syarah. Tak ada, yang ni tak ada, yang ni tak ada. Ni Nabi tak buat, ni Nabi tak buat. Lah kali semua benda. Sampai ke Nabi buat pun dia nafi. Bukan sekat hak Nabi tak buat, dia kata. Hak Nabi buat pun dia nafi terus. Nampak tak? Sebab tu perlu kepada sandaran, perlu kepada guru, perlu kepada alim ulama yang membimbing kita. Bukan reti saja, reti saja, ikut-ikut suka. Tak boleh. Baik. Moga-moga berkat bulan Rabiul Awal akan masuk. Berkat ini kita akan mendapatkan kefahaman yang baik tentang Rasulullah. Mengikuti jalannya Sawadul A'zam Ummah, iaitu umat Nabi Muhammad SAW yang umum, iaitu golongan para ulama dalam mazhabnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Amin ya rabbal alamin. Itu maksudnya. Baik, ikut sunnah Rasulullah. Apa dia? Kata saya tulis di sini, isbal itu dilarang oleh baginda jika penuh kesombongan dalam dada. Apa isbal? Isbal adalah memakai, yakni melabuhkan pakaiannya. Ini dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Baik. Dilarang ni adakah mutlak? Semua keadaan kah? Tak. Jika penuh kesombongan dalam dada. Kalau sombong. Ini baru dilarang. Maknanya, larangan isbal adalah pada sombong.
Kalau tidak sombong, maka hukumnya nanti akan diperincikan. Tamam? Kita akan perincikan nanti. Baik. Pertengahan betis itulah sunnahnya. Jika sampai buku lali harus jua. Dikata Imam Nawawi rahimahullah, yang nota kaki yang ke-63. Qadar sunat menurunkan kain seseorang tersebut adalah pada pertengahan betisnya. Ini sunat. Kita pakai kain sampai pertengahan betis. Manakala menurunkannya sehingga kedua buku lali, hukumnya adalah harus, tidak makruh. Jadi kalau kita turunkan sampai ke buku lali, hukumnya harus. Tak ada masalah. Tak makruh. Dan jika melebihi buku lali dalam keadaan pemakainya tersebut, timbul perasaan sombong, maka hukumnya haram. Lebih pada buku lali, kalau sombong, hukumnya haram. Namun jika tiada padanya kesombongan, maka hukumnya makruh juga. Tapi kalau dia lebih tapi tidak sombong, maka pada waktu tersebut dia tidak makruh pada waktu itu. Faham? Ini melebihkan pakaian kita ni sampai lebih pada buku lali, maka hukumnya dilihat balik kepada keadaan tadi. Kalau sombong, hukumnya haram. Kalau tidak sombong, hukumnya adalah makruh. Hukum ini adalah kepada lelaki sahaja, bukan kepada perempuan. Perempuan dibenarkan bagi mereka melabuhkan pakaian mereka 1 hasta. Lebih tambah lagi 60 cm di belakang. Itu tidak ada masalah. Jadi sebab tu saya sebut, hukum ini bagi lelaki sahaja, tidak sama hukumnya bagi wanita. Tengok di muka surat yang sebelah, diharuskan kepada kaum wanita melabuhkan kain sepanjang sehasta. Boleh. Ini sunnahnya Sayyidatuna Hajar. Maka beliau telah melabuhkan pakaiannya sepanjang 1 hasta. Boleh faham, tak? Jadi ini qadar yang terpanjang yang dibenarkan bagi wanita. Manakala qadar yang sunat bagi mereka adalah sepanjang 1 jengkal. Itu sunat. 1 jengkal saja. Maksudnya dilabuhkan pakaian mereka 1 jengkal daripada buku lari ke bawah. Dan ini memberi kefahaman kepada kita pada maksud hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abi Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izari finnar. Mana-mana yang lebih daripada buku lali, pakaian tadi, minal izar, izar Nabi kata. Faham di sini, izar. Izar ni daripada kain. Nabi tak kata sirwal. Sirwal. Bukan seluar. Izar. Izar, seluar. Kita pakai seluar tu, kalau orang pakai seluar kan lebih daripada buku lali. Itu seluar. Bukan izar. Izar ni kain pelekat ni. Faham tak? Nabi tak kata sini, ma asfala minal ka'bain minas siyab finnar. Daripada pakaian bau umum. Sekarang ni daripada izar sahaja. Maka janganlah kita duk pergi umumkan. Baik orang pakai seluar, bawah pada buku lali. Kita kata ni apa bawah buku lali ni? Haram ni. Kita kata tu seluar cik weh. Bukannya izar. Yang Nabi larang tadi pada izar baju tu, pada kain pelekat tu. Baik, kalau kata seluar, ya kalau kita nak tanggung dengan makna umum. Baik, adakah jadi haram terus mutlak? Kamu tahu kata saya sombong ke tidak? Habis itu nak pakai seluar tadi, nak kena semua kerak sampai ke tengah buku lali. Sampai ke betih. Pakai kot. Seluar selek. Kot tu. Kerak sampai tengah buku lali. Sampai tengah betih. Pakai pergi kerja. Penin. Pengetua pakai ni tu. Katalah apa benda lah pengetua ni. Pakai seluar Hawaii. Pergi masjid. Lagi jam. Nampak tak? Kalau tak faham kita tu. Sampai dengan seluar-seluar sekali dia pergi hentam. Padahal ini maksudkan dalam hadis izar. Seluar tadi ni terkeluar lah daripada bak tu. Boleh? Cuma ala kulihal apa pun jangan sombong tu saja. Seluar kita ni kalau kata pakai sampai tengah betih pun, tapi dalam hati sombong, duk kata orang lain tidak ikut sunnah, kita ikut sunnah. Dosa juga waktu tu. Hak tu je. Dia duk ingat dia dapat pahala kot. Sombong tu dapat dosa juga. Tak selesai. Boleh? Namun jangan lalai juga, jangan leka. Jika sombong hukumnya sama sahaja. Kalau kata orang yang mana memakai pakaian tadi dengan kesombongan, maka hukumnya sama sahaja. Dapat dosanya. Pakaian baginda tiada celanya,
lalat hama tiada singgah, ta'zimkannya. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab beliau, bahawa sesungguhnya lalat tidak pernah singgah pada pakaian baginda Nabi SAW. Ini ta'zimkan Nabi SAW. Lalat tak pernah singgah. Faham? Dan pernah dibuat kajian pada baju Rasulullah, dilihat tidak ada sedikit pun bakteria pada baju Nabi SAW. Bersih baju Nabi. Macam itu sekali. Maksudnya suci, bersih, tidak ada bakteria. Jadi lalat, hama tidak singgah, ta'zimkan Nabi. Tapi ada riwayat yang diceritakan bahawa Nabi pernah membuang hama yang melekat pada baju Nabi. Nabi pernah buang. Maka kata ulama, itu bukan yang keluar daripada badan Nabi SAW. Kerana hama ni biasanya, kata sebahagian ulama, terjadi daripada peluh. Jadi bila jadi peluh yang melampau, dia akan keluar jadi hama. Kalau lekat pada baju, maka kalau dia lama, dia akan jadi keluar binatang tu. Dia terjadi pada peluh katanya. Dan peluh Nabi SAW adalah peluh yang terbaik. Wangi. Maka mustahil dikeluarkan daripada peluh Nabi tadi hama macam tu. Maka kata ulama, ditanggung makna Nabi membuang hama pada baju Nabi tadi ketika Nabi berada dengan sebahagian sahabat yang di kalangan fuqara, yang ada pada baju mereka tadi hama, terlekat pada baju Nabi SAW. Maka Nabi balik dan Nabi bersihkan pada waktu tersebut. Itu saja. Ada riwayat yang sebut macam tu. Jadi mereka mentakzimkan. Hatta lalat pun tidak pernah singgah. Bukan sekat singgah di baju Nabi. Melintasi wajah Nabi pun tidak pernah. Kerana memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi telah berkata Abu Rabi' Sulaiman bin Sab'in dalam kitabnya A'zabul Mawarid wa Atyabul Mawalid, dan As-Sabtini dalam kitabnya Asy-Syifa, bahawa hama tidak pernah menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab baginda dengannya, apa adab baginda dengan pakaian? Diberikan nama khusus setiapnya. Jadi ini berdasarkan kepada hadis Nabi. Pada pakaian Nabi ada namanya. Disebutkan kana Rasulullah idza istajadda thawban sammahu bismih. Nabi ketika mana mendapat pakaian baru, maka Nabi akan menamakan dengan nama baju tersebut. Summa yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Maka Nabi berdoa dengan doa tersebut. Doa, ya Allah, lakal hamdu, segala puji hanya milikmu, hanya padamu segala pujian, seperti mana yang telah kamu pakaikan aku dengan pakaian ini. Maka aku memohon kebaikan pakaian ini, dan kebaikan apa dijadikan pakaian ini. Dan aku bermohon lindung denganmu, ya Allah, daripada kejahatan pakaian ini, dan daripada kejahatan apa yang dijadikan pakaian ini. Nampak tak? Jadi kita doa, moga pakaian tadi tidak menjadikan kita ni riak, sombong, menunjuk-nunjuk, saubu syuhrah, pakaian syuhrah dan sebagainya. Tamam? Baik. Ada para ulama bincang pula, apa maksud dengan diberi nama tersebut? Ada sebahagian kata maksudnya adalah Nabi menamakan nama tadi dengan nama yang tertentu. Iaitu dengan nama, contoh serban Nabi dipanggil As-Sahab. Sebahagian lagi para ulama mengatakan bahawa kemungkinan hadis ini bermaksud baginda menamakan pakaian tersebut dengan jenisnya. Seperti ini adalah baju yang diperbuat daripada kapas. Ini baju yang diperbuat daripada bulu dan lain-lain. Itu maksudnya. Faham? Jadi ada Nabi buh nama, atau sebagian pandangan kata Nabi buh nama tu. Serban Nabi nama Sahab. Sahab maksudnya awan, sebab dia warna putih. Baju Nabi nama sekian-sekian. Sebagian kata tak, nama tu diberikan dengan panggilan, maksudnya tolong ambil baju saya yang warna putih yang dibuat daripada kapas tu. Itu maksud dia, Nabi sebut dengan tu. Nabi tak sebut macam kita tak sebut, tolong ambil menatang tu tak? Menatang tu orang Kedah kan. Menatang tu maksudnya tolong ambil benda tu tak? Benda tu apa dia? Baju tu. Sebutlah baju. Janganlah sebut benda tu binatang. Ambil itu saja, ada sebut benda itu. Apa dia benda dia? Baju, kain. Itu kata tu pun sebagai sammahu bismih. Ini baju, panggillah baju. Ini kain, panggillah kain. Ini apa ni, kopiah, panggillah kopiah. Janganlah sebut benda tu ambil, tolong ambil benda tu tak? Benda tu saja sebut. Tolong ambil kopiah tu tak? Tolong ambil serban tu tak? Tolong ambil baju tu tak? Ada sebagian kata itu dimaksudkan dengan memberikan dia dengan nama.
Maksudnya Nabi SAW memuliakan akwan, memuliakan makhluk Allah Ta'ala ini, walaupun dia makhluk yang tidak bernyawa, pun dimuliakan oleh Rasulullah. Apatah lagi dengan makhluk yang bernyawa, dan juga begitulah juga dengan teman-teman kita. Maka gelarkan mereka dengan gelar yang baik-baik, panggil mereka dengan panggilan yang baik-baik. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dan afiah kepada kita semua. InsyaAllah petang ni kita akan sambung semula perbahasan pada bab yang seterusnya, bab pada menyatakan tentang sifat imamah Rasulullah, pada bab berkaitan dengan serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca tadi berapa line ni? 1 2 3 4 5 6 7 8. Lebih kurang 8 line. Alhamdulillah. Okey tu. Mengikuti speknya maksudnya. InsyaAllah kita akan khatamkan kitab ni, insyaAllah. Baik, setakat tu dulu. Kita bertemu lagi pukul berapa pula petang ni? Pukul 2.30 petang nanti kita akan kembali semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.